satu lagi penjuru dalam kawasan Masjid Nabi ni. Satu perkara yang saya suka kongsi, dikatakan satu ketika dulu waktu zaman Rasulullah SAW, Kota Madinah ni lah, dalam kawasan pagar ni, inilah Kota Madinah. So rumah Rasulullah, dekat makam Rasulullah itulah rumah Sayyidatina Aisyah. Rumah isteri Rasulullah yang lain pun dekat-dekat situ je. Okey. Ada dua rumah yang bersambung dengan yang berkongsi dinding dengan Masjid Nabawi. Waktu tu rumah Abu Bakar dengan rumah Rasulullah, dua rumah aje. Hinggalah bila mana satu masa bila mana zaman Abu Bakar tutup pintu rumah dia, cuma satu je. Rumah Aisyah je tinggal yang bersambung dengan dengan Masjid Nabi, Masjid Nabi. Kemudian daripada tu, yang penting saya nak cerita kat sini adalah di belakang saya. Tuan-tuan ada nampak kawasan yang ada banyak pokok sawit, ada banyak pokok kurma. Pokok yang kita nampak pokok kawasan yang jarang-jarang kita jumpa taman macam ni dekat Madinah. So itulah nama tempat yang disebut sebagai Thaqifah Bani Sa'idah. Thaqifah Bani Sa'idah ni merupakan satu tempat yang sangat penting dalam sejarah Rasulullah SAW, juga dalam sejarah selepas kewafatan baginda Nabi SAW. Thaqifah Bani Sa'idah ni merupakan tempat yang sememangnya jadi tempat orang kata dewan komuniti lah. Tempat orang-orang Madinah waktu itu berkumpul, bermasyarakat, berbincang apa juga isu. Okey. Ada beberapa perkara yang dicatatkan dalam sejarah yang dibincangkan. Yang Rasulullah datang ke Thaqifah, bertemu sahabat, berbincang tentang ada beberapa isu. Yang kita fokus hari ini adalah bagaimana pada saat kematian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW meninggal hari apa? Berapa bulan? 12 Rabiul Awal. Yang itu tak ada khilaf. Hari kewafatan Rasulullah SAW tak ada khilaf tarikhnya 12 Rabiul Awal. Itu jelas. Tapi hari kelahiran Rasulullah SAW khilaf. Ada yang kata bulan Rabiul Awal, ada yang kata 12 Rabiul Awal, ada yang kata 9. Sebab apa? Sebab sistem bulan yang jelas ini cuma dibuat waktu zaman selepas daripada, yang itu sebab dia panggil sebagai tahun hijrah, selepas hijrah Rasulullah SAW. Jadi yang jelas kewafatan Rasulullah SAW adalah 12 Rabiul Awal pada tahun ke-13 Hijrah. Okey, itu jelas, tak ada khilaf. Semua ulama sepakat sebab tu. Jadi hari Isnin kewafatan Rasulullah SAW. Kita surut beberapa hari sebelum tu, selepas daripada Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, antara perkara yang itu saya sebut bagaimana para sahabat mengerjakan umrah, mengerjakan haji. Bukanlah kata tunggu faham semua benda baru nak buat haji. Bukan tunggu semua dah kena cukup sedia, selagi tak pandai tak boleh pergi haji, tak ada. Sebab Rasulullah SAW bawa sahabat pergi haji dalam keadaan semua sahabat pun tak tahu pun. Tapi Rasulullah buat apa? Khudhi anni manasikakum. Ambillah dari aku manasik haji kamu. Sebab apa? Aku tak tahu sama ada kamu akan sempat untuk buat haji lagi tak dengan aku tahun ni, lepas daripada ni. Itu wasiat Rasulullah SAW pada tahun bila mana dalam mengerjakan, sebelum baginda Rasulullah bertolak daripada Madinah menuju ke Mekah untuk mengerjakan hujjatul, yang kita kenal sebagai hujjatul wada', haji wada' Rasulullah SAW. Sebab apa? Itulah haji yang terakhir dalam umur hayat Rasulullah SAW. Jadi waktu itu bermulalah, dan benda ini setiap perjalanan Rasulullah SAW, setiap perbuatan Rasulullah SAW, setiap amalan Rasulullah SAW dicatatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang cukup panjang. Jabir mencatatkan hadis Rasulullah daripada perjalanan Rasulullah bermiqat di Bi'ru orang daripada Madinah miqat dekat mana? Mana? Bi'ru Ali. Okey. Orang Melayu panggil Bir Ali kan? Bi'ru Ali. Okey. Di Bi'ru Ali, daripada di situ Jabir mencatatkan macam mana ada sahabat yang jumpa Rasulullah, isteri dia baru bersalin. Nak ceritanya tak ada syarat, kata kalau dah cukup bulan tak boleh pergi. Sahabat Rasulullah baru sampai dekat Bi'ru Ali, bersalin, mengadu Rasulullah macam mana. Rasulullah kata pergi, bawa sekali, InsyaAllah dia akan sempat buat haji. Itu nak ceritanya, benda dicatatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang tentang hujjatul wada' Rasulullah SAW. Selepas daripada itu,
Bila mana kita tahu waktu di Arafah Rasulullah berkhutbah dengan khutbatul wada, dengan khutbah yang terakhir yang Rasulullah sebut juga. Ada beberapa wasiat yang Rasulullah sebut kepada umat Islam. Dan balik daripada itu, selepas daripada kesihatan Rasulullah mula merosot. Kesihatan Rasulullah mula merosot. Yang mana sehinggalah pada beberapa hari sebelum daripada kewafatan Rasulullah SAW, beberapa hari sebelum kewafatan Rasulullah SAW, Rasulullah balik, satu malam Rasulullah balik dengan seorang sahabat berada di perkuburan Baqi'. Rasulullah sebut dengan sahabat, sesungguhnya aku hari ini dibagikan dua pilihan. Yang pertama, duduk di dalam dunia, kekal di dalam dunia, kemudian masuk syurga. Ataupun yang kedua, pilihan kedua Rasulullah adalah mati dan kemudian masuk syurga. Sahabat sebut dengan saya, ya Rasulullah, pilihlah kami. Ikhtarna ya Rasulullah, pilihlah kami ya Rasulullah. Ikhtarna maksud apa? Kekallah dalam dunia supaya kami dapat terus sama dengan kamu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tak jawab, Rasulullah diam. Rasulullah terus senyum dan kemudian terus meneruskan jalan balik ke rumah. Kemudian daripada tu satu hari beberapa hari sebelum daripada keadaan kesihatan Rasulullah semakin teruk, Rasulullah tak keluar pergi ke masjid untuk solat subuh waktu itu. Bila mana Rasul tak keluar solat, sahabat mula risau. Abu Bakar perintahkan Sayyidina Ali masuk ketemu Rasulullah, tanya Rasulullah keadaan Rasulullah. Sayyidina Ali masuk ke rumah Aisyah, Rasulullah ada kat rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan Rasulullah SAW, Sayyidina Ali masuk ke rumah Aisyah dalam keadaan Rasulullah SAW sakit sangat teruk, kepala Rasulullah sangat sakit. Rasulullah pesan minta dengan Ali bawakan air, siramkan air kat kepala nak kurangkan rasa sakit. Orang Melayu kata berjelum, jelumkan kepala kan. Rasulullah minta jelumkan kepala, sejukkan kepala. Sayyidina Ali tuang kepala air dekat kepada Rasulullah. Rasulullah masih tak reda. Kemudian itu Rasulullah pesan bagi tahu Sayyidina Ali, suruhlah Abu Bakar menjadi imam solat. Bila mana Rasulullah sebut suruh Abu Bakar menjadi imam solat, Aisyah terus menjerit, ya Rasulullah, Abu Bakar ni orangnya lembut. Abu Bakar ni orangnya sangat lembut hatinya. Dia tak boleh jadi imam solat. Sebab Aisyah faham maksud Rasulullah ni bukan sekadar jadi imam solat. Maksud Rasulullah apa? Kalau Rasulullah tak ada, Abu Bakar lah kena menjadi imam kepada umat manusia pada ketika itu. Sedangkan Aisyah tahu ayah dia macam mana. Dan kita pun tahu berdasarkan riwayat macam mana sifat Abu Bakar. Abu Bakar ni seorang yang lembut, memang sifatnya begitu. Itu saya cerita macam mana waktu perang Badar, Rasulullah SAW tanya pandangan sahabat macam mana nak buat dengan orang tawanan Badar ni. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, lebih baik kita tawanan ni kita bawa balik ke Madinah. Mana-mana yang boleh mengajarkan kita, kita suruh dia mengajar kita. Mana-mana yang tak boleh mengajar, kita suruhlah. Kalau ada tebus awan boleh tebus dia, suruhlah dia tebus, at least dapatlah duit. Waktu tu Sayyidina Umar bantah. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, kalau tanya anak, pancung semua, bunuh. Dan kemudian daripada itu, satu ketika cerita waktu tu, keesokan harinya Sayyidina Umar sampai di masjid, Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sedang menangis. Menangis sekuat-kuatnya. Sayyidina Umar tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, kenapa menangis? Rasulullah tak mampu nak jawab. Tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Bagilah tahu supaya aku dapat menangis bersama kamu. Kemudian Rasulullah jawab, ya Abu Bakar, ya Umar, sesungguhnya Allah telah membenarkan kamu. Bagaimana Allah membenarkan pendapat Abu Bakar supaya sepatutnya mereka ini dibunuh. Pendapat Umar supaya sepatutnya mereka ini dibunuh. Merangilah Abu Bakar dengan Rasulullah. Nak cerita itu kelebihan Umar yang kita kena tahu. Dan itulah yang berlaku bila mana Rasulullah, itulah sifat Abu Bakar, lembut hatinya. Jadi itu sebab Aisyah waktu itu bagi, ya Rasulullah, Abu Bakar ni orangnya lembut. Dia takkan mampu nak jadi imam. Tapi Rasulullah ulang lagi sekali suruh Abu Bakar jadi imam. Maka Sayyidina Ali keluar. Bila mana Sayyidina Ali keluar daripada rumah Rasulullah, dalam keadaan Rasulullah tak ada, maka umat Islam waktu itu, para sahabat masih jadi riuh, jadi kecoh. Kenapa dengan Rasulullah? Kenapa dengan Rasulullah? Kenapa dengan Rasulullah? Sebab Rasulullah tak keluar bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian Rasulullah jumpa Abu Bakar, minta Abu Bakar jadi imam. Bagi tahu bahawa Rasulullah perintahkan Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Sayyidina Abu Bakar menangis. Tapi sebab itu perintah Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abu Bakar pun jadi imam. Kemudian daripada keesokan 2 hari lepas tu, hari ketiga,
sampai hari Ahad. Pagi Isnin, hari Sabtu berlaku satu peristiwa bila mana Rasulullah keluar pagi. Bila mana keluar lepas solat, dia nak sahabat minta Rasulullah jadi imam. Rasulullah perintahkan Abu Bakar terus jadi imam. Lepas solat, Rasulullah bagi tahu dengan para sahabat, seandainya ada sesiapa yang aku berhutang hari ini, tuntutlah daripada aku. Seandainya ada sesiapa yang aku pernah zalimi dia, bagi tahu hari ini, tuntutlah daripada aku. So yang ini, kisah ini ada ulama yang mensahihkan, ada ulama yang mendhaifkan. Muncullah seorang sahabat, apa nama, yang kata, ya Rasulullah, satu ketika kamu pernah pinjam duit, pukul dan terkena dekat belakang aku. Maka Rasulullah pun sebut, ambillah cemeti untuk dia rotan belakang aku. Maka saat itu sahabat menangis, merayu dengan dia, janganlah dipukul Rasulullah. Sahabat-sahabat semua, Sayyidina Umar pergi ke depan, gantilah dia sebagai ganti Rasulullah. Di sahabat ni, jangan saya lupa nama sahabat ni. Sahabat ni buat berhenti dia, kemudian bila dah dekat Rasulullah, dia tembak, ya Rasulullah, waktu cemeti itu kena badan aku, waktu itu aku tak berbaju. Maka Rasulullah pun buka. Maka waktu itu sahabat itu dicempak rotan dia, dicium belakang Nabi SAW. Dia kata, sesungguhnya tak ada orang lain aku bersayang di atas muka bumi ini melainkan engkau. Tak mungkin aku nak pukul engkau, ya Rasulullah. Maka kemudian bila mana sahabat dah menangis, Rasulullah tolak para sahabat balik ke rumah. Pagi Ahad, sekali lagi, bila mana Abu Bakar nak jadi imam, kemudian Rasulullah selak tingkap rumah Rasulullah, nampak para sahabat semua nak tuju ke Rasulullah. Rasulullah bagi tahu teruskan salat. Kemudian selepas salat, baginda tutup tingkap. Dia bagi Isnin. Selepas daripada itu, Abu Bakar bagi tahu sahabat, aku tengok Rasulullah dah sihat. Dia dah boleh senyum dah pagi ni. Jadi pagi aku dah seminggu dah tak pergi tengok kebun. Kebun dia dekat Abok. Maka aku nak pergi kebun hari ni, nak tengok kebun. Di Zuhur nanti Rasulullah akan keluar jadi imam. Maka Abu Bakar pun pergi kebun dia di Abok. Maka di kali itu berlakulah pagi itu Rasulullah SAW wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu bila mana Rasulullah SAW, apa kalimat akhir dia? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. So apa saya sebut tadi, Rasulullah sebut dengan sahabat, Rasulullah dibagi dua pilihan. Yang pertama, kekal dalam dunia kemudian masuk syurga. Yang kedua, meninggal dunia ketika itu dan masuk syurga. Rasulullah pilih ila rafiqil a'la, menuju Allah yang dia pilih dengan pilihan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah pilihan Rasulullah SAW dan itulah kalam akhir Rasulullah SAW. Mana Rasulullah pilih untuk bertemu dengan Allah. Kalau yang biasa kita dengar, yang Rasulullah sebut waktu akhir hayat dia apa? Umatku. Ummati kan? Yang ummati itu Rasulullah akan esok. Waktu dekat haudin Nabi SAW, Rasulullah akan panggil para umat ini, ummati, datanglah. Rasulullah panggil para umatnya untuk datang minum dari telaga Rasulullah SAW. Waktu kalam akhir kalam Rasulullah bukan sebut ummati. Okey? Maka itulah bila mana Rasulullah SAW wafat di pangkuan Aisyah, maka kemudian Aisyah keluar daripada rumah, menangis. Sahabat-sahabat tengok Aisyah menangis. Sahabat dia, kenapa apa berlaku ya Aisyah? Aisyah keluar bagi tahu, sesungguhnya hari ini kekasih aku dan kekasih kamu telah bertemu kekasihnya. Telah bertemu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat pun nangis. Waktu itu kita tahu cerita macam mana Sayyidina Umar. Bila mana dengar berita itu, dia angkat pedang. Dia sebut apa? Barang siapa yang kata Muhammad telah meninggal dunia, datang sini aku pancung leher dia. Sebab Sayyidina Umar tak diterima Rasulullah wafat. Bila mana keadaan tu berlaku, Aisyah bagi tahu dengan sahabat, panggil Abu Bakar di kebun dia. Tapi jangan bagi tahu Abu Bakar bahawa Rasulullah dah wafat. Bagi tahu dengan Abu Bakar, balik segera ada benda besar berlaku dekat Madinah. Maka Abu Bakar bila mana sahabat panggil, dia pun balik sampai di rumah Aisyah. Sebab sahabat ni, apa juga benda berlaku, dia akan cek Rasulullah dulu. Nak tanya Rasulullah dulu, apa-apa juga benda berlaku. Sahabat ni manja dengan Rasulullah SAW. Semua benda tanya Rasulullah. Jadi Abu Bakar sampai di Madinah, terus pergi ke rumah Aisyah. Masuk tengok Rasulullah SAW dah terbaring. Maka tahulah dia bahawa Rasulullah SAW telah pun wafat.
Maka dia keluar. Dan sahabat bagi tahu tentang bagaimana keadaan Umar yang tak boleh terima dengan keadaan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pergi cari Umar dan kemudian bagi tahu Umar, "Ya Umar, ijlis." Umar tak duduk. 3 kali Abu Bakar suruh tak duduk, kemudian Umar tak duduk, barulah kepada Abu Bakar baca ayat Al-Quran. Sesungguhnya Rasulullah itu, Muhammad itu adalah Rasul yang diutuskan seperti mana Rasul-Rasul sebelum kamu. Dan bila mana kewafatan dia, dan Abu Bakar sebut, barang siapa yang yang bertuhankan Allah, barang siapa yang bertuhankan Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Barang siapa yang bertuhankan Allah, sesungguhnya Allah hayu akan hidup sampai bila-bila. Maka dikala itu jatuh pedang dari tangan Abu Bakar, sedarlah dia bahawa Rasulullah SAW telah pun wafat. Maka dikala itu mereka pun mula buat persiapan nak kebumikan Rasulullah SAW. Pada masa yang sama, beberapa orang sahabat jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, jumpa Sayyidina Umar, bagi tahu bahawa sebahagian pemimpin Makkah waktu itu dah mula berkumpul dekat Saqifah Bani Sa'idah. Sebab apa? Rasulullah dah wafat, Raja Madinah dah tak ada, Khalifah pemimpin umat Islam dah tak ada. Pernah dicari segera pengganti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kala itu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar dan Uthman semua bergerak ke Saqifah Bani Sa'idah. Ditinggalkan Sayyidina Ali untuk menguruskan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu di Saqifah Bani Sa'idah berlakulah perbincangan siapa yang patut gantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raja, sebagai pemerintah selepas ini. Berlakulah perbincangan, ada yang kata Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada yang kata Sayyidina Umar, ada yang kata Abu Bakar. Sehingga akhirnya Sayyidina Umar kata, bagaimana terlalu banyak kali Rasulullah sebut aku dan Abu Bakar, Abu Bakar dan aku berjalan. Bagaimana Rasulullah SAW pilih Abu Bakar waktu nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sayyidina Umar berhijrah daripada Mekah, Sayyidina Uthman berhijrah dari Mekah, Sayyidina Ali berhijrah dari Mekah. Tapi Rasulullah pilih Abu Bakar untuk bersama dengan Rasulullah SAW. Maka akhirnya sahabat-sahabat Imam setuju untuk berbai'ah dengan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pada waktu itu. Maka semua pun berbai'ah dengan Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Dan peristiwa itu berlaku di Saqifah Bani Sa'idah yang ada di belakang kita hari ini, yang merupakan tempat yang hari ini sampai hari ini dipelihara sebagai tempat yang hijau, sebagai tempat yang banyak pokok-pokok. Cuma dah ada beberapa tahun yang kita tak boleh masuk, tapi mudah-mudahan kita ambil pengajaran daripada perkara itu, bahawa itulah tempat berlakunya peristiwa penting pemilihan khalifah yang pertama. Kalau nak fikir dari sudut keturunan yang paling dekat, sebab anak-anak Rasulullah yang lelaki meninggal waktu kecil, Abul Qasim meninggal waktu kecil, sebab Rasulullah dipanggil sebagai Abul Qasim, sebab Abul Qasim meninggal waktu kecil. So yang paling dekat sepatutnya adalah Sayyidina Ali, sebab dia anak menantu dan juga sepupu Rasulullah SAW. Tapi bukan itu yang letakkan Islam sebagai syarat untuk menjadi khalifah, syarat untuk menjadi pemimpin. Allah Ta'ala alam. Jadi sebenarnya tambah. Baik, Ustaz nak kongsi. Waktu sahabat-sahabat pilih bakal kali menjadi khalifah Bani Sa'idah, nama siapa yang mereka pilih yang pertama? Aku dapat jawab, tak bagi tutorial. Azhar tak jawab. Azhar tak jawab. Azhar tak jawab. Siapa boleh jawab? Ya. Mana boleh jawab? Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Ubaidah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Baik. Abu Ubaidah Al-Jarrah ni sebab apa dia dipilih? Sebab dia berdiri macam Nabi, dia bercakap macam Nabi, dia duduk macam Nabi, dia jalan macam Nabi. Semua orang akan pilih dia. Sebab nak hilang ilmu Nabi, tengok Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sebab Abu Ubaidah Al-Jarrah macam Nabi. Tapi kenapa dia tak dipilih? Kenapa Umar beri cadangan Abu Bakar? Kerana untuk menguruskan masalah umat Islam, bukan orang yang handsome. Untuk pilih orang yang menguruskan umat Islam, bukan orang yang kaya, bukan orang yang nampak smart. Orang yang nak mengurus urusan umat Islam mestilah bukan seorang yang perasuah. Yang nak menguruskan urusan umat Islam bukan makan duit rakyat. Yang nak menguruskan urusan umat Islam adalah orang yang amanah,
Orang yang tahu bagaimana nak menguruskan hal ehwal masyarakat tanah, ehwal masalah lalu supaya negara tidak bangkit. Maka sebab itulah akhirnya dipilih Abu Bakar As-Siddiq. Dan saya sebut dekat sana tadi kan, Abu Bakar As-Siddiq makam di sebelah Nabi, Umar makam di sebelah Nabi. Kerana inilah sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi yang tidak menambah-nambah dalam urusan agama. Kerana kata Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah satu orang daripada kalangan kamu yang melampau dalam urusan agama, melainkan dia akan dikalahkan. Jadi kita mudah-mudahan berkongsi pada pagi ini daripada apa yang Ustaz Faizul sebut tentang banyak cerita tentang Fatimah. Terima kasih Ustaz Faizul, sangat best, menarik cerita ini. Mudah-mudahan Jumaat dapat manfaat. Dan Ustaz boleh kongsi nak sebut pada ibunda, ayahanda, jangan menambah dalam urusan agama. Buatlah yang Nabi suruh, yang mudah-mudah, yang betul-betul yang Nabi akan. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz rasa sekadar ini dahulu dan kita akan perjalanan dia nak melontar.